Selamat sejahtera dan salam UTM Sanjungan Bangsa. Kami dari Persatuan Sains dan Teknologi UTM akan membentangkan refleksi kursus pengurusan persatuan yang diadakan pada 18 dan 19 Disember 2020. Berikut merupakan isi pembentangan yang akan dibentangkan sebentar lagi. Wakil Pesat UTM ialah Toh Syekman, Syuhaidah dan Fatih Natasha. Slot pertama merupakan taklimat kursus dan video refleksi kursus pengurusan persatuan oleh Encik Masnawi Miskam. Slot ini pada dasarnya adalah berkaitan gambaran keseluruhan kursus yang bakal diadakan sepanjang 2 hari. Beliau juga banyak berkongsi pengalaman tentang kursus pengurusan persatuan pada tahun-tahun sebelum ini. Sepanjang perkongsian beliau, kami merasakan bahawa kursus ini akan memberi faedah dan ilmu yang bermanfaat untuk diaplikasikan pada masa hadapan. Pada slot kedua, Transformative Student Experience, Prof. Madya Dr. Azlan membentangkan 8 kategori program termasuk kepimpinan, keusahawanan dan pengurusan, inovasi dan kreativiti, sukan dan rekreasi, kesukarelawanan, akademik, kebudayaan serta kaunseling dan pembangunan kerjaya. Beliau juga menekankan bahawa program yang bakal dijalankan seharusnya memberi kesan kepada aim-star UTM, bidang penyelidikan, keberkesanan graduan, patriotisme serta memberi impak pada masa akan datang. Pada slot ketiga, Encik Muhammad Iskandar menekankan kunci utama dalam mengadakan sesebuah program adalah program tersebut perlu memberi impak yang besar serta seiring dengan objektif dan tujuan penubuhan sesebuah organisasi. Beliau juga berkongsi apa yang perlu dan tidak perlu dalam sesebuah program, jenis-jenis kelulusan program, kriteria sebuah program yang baik serta banyak lagi informasi yang berguna. Slot 4 iaitu sistem aktiviti pelajar dan gema. Dalam slot ini, Puan Ili menerangkan bagaimana untuk menggunakan sistem aktiviti pelajar serta menunjukkan cara untuk mengemaskini maklumat ahli dan penasihat dalam persatuan atau kelab serta memohon kelulusan program menggunakan sistem aktiviti pelajar. Di dalam slot ini turut menceritakan mengenai anugerah-anugerah dan kategori-kategori senarai dalam anugerah gema serta menerangkan syarat utama pertandingan dan pemenang-pemenang pada tahun sebelum. Slot 5 iaitu penulisan berita dan pengurusan media serta press kit. Dalam slot ini menerangkan fungsi pejabat hal ehwal korporat serta menekankan cara penulisan berita seperti format dan nilai berita. Dalam nilai berita, Puan Hidayati menerangkan 6 perkara yang perlu diambil kira. Namun untuk pelajar, Puan Hidayati mencadangkan untuk menekankan impak, signifikasi dan human interest. Selain itu, tips penulisan berita dan SOP pengurusan media serta press kit juga turut diterangkan. Slot 6 iaitu pengurusan kewangan persatuan. Dan slot ini secara keseluruhan menerangkan bagaimana untuk menguruskan kewangan persatuan seperti cara untuk memohon dana, dokumen-dokumen yang perlu disediakan, borang-borang yang perlu diisi, dengan siapa perlu berurusan serta SOP dan prosedur yang perlu diikut. Dalam slot ini menekankan bahawa pelajar perlu melaraskan pendahuluan dengan menyediakan dan menghantar dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengelakkan status pelajar berhutang. Selain itu, turut diterangkan mengenai cara untuk membuat tuntutan pembayaran balik serta prosedur memohon sumbangan dari dalam dan luar UTM. Slot ketujuh, penulisan surat rasmi UTM. Sangat penting untuk berhubungan dengan agensi kerajaan swasta dan individu bagi menyampaikan maklumat pengarahan, keputusan, jemputan atau memohon maklumat pertimbangan dan kelulusan. Perlu buat dalam area 11 hingga spacing dan juga jas 4. Tajuk surat kita perlu dipolkan tanpa digariskan. Jangan lupa quotation marks di sini dan saya menurut perintah sekarang telah ditukar kepada saya yang menjalankan amanah. Format surat rasmi UTM seperti berikut dan juga inilah contoh surat rasmi UTM. Slot 8, penyediaan laporan program, dokumentasi peristiwa selaporan dijalankan. Syarat rasmi ini adalah bahan bukti kepada program kita. Laporan program perlu disediakan dalam bentuk slide. Perlu menyentuh SDGs ini. Postmortem perlu diisi oleh setiap ketua unit disertakan dengan cadangan penambahbaikan. Lampiran semua ini kena ada. Gambar-gambar perlu jelas. Slot ke-9, perkongsian amalan terbaik yang disampaikan oleh SPE, kelas siswa dan CKN KAP. Antara amalan terbaik yang kita boleh contohi adalah memilih arif peserta secara relatif untuk menjalankan tugas contohnya melalui interview. Dan seterusnya mengeratkan hubungan sesama ahli dalam persatuan untuk tujuan bonding. Kat sini kita mengadakan program yang memberi impak besar kepada mahasiswa dan juga komuniti. Yang last kali memimpin NJK mengadakan program misalnya dalam mendapatkan tajaan besar. Slot yang ke-10 adalah slot yang terakhir, amanat Timbalan Naib Chancellor hak buah pelajar yang disampaikan oleh Profesor Tan Sri Dr. Muhammad Hamdan bin Haji Ahmad. Di sini adalah objektif program KPP. Envision 2025 penggunaan pelajar yang holistik. Employable of UTM graduates in premium position dan juga mewujudkan mahasiswa UTM yang berkualiti holistik, cemerlang dalam akademik dan juga co-curriculum.